Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita. Pada malam ini insya-Allah kita akan bertadabbur surah Al-Kafirun. Surah yang ke 109. Dah nak khatam tafsir kita ni. Berapa surah lagi tinggal? Dah nak habis dalam 7 surah saja lagi insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, seperti yang kita sedia maklum, surah Al-Kafirun, surah yang membincangkan satu bab mufaraqah, memutuskan hubungan. Penting ni, satu surah, salah satu daripada surah yang bermula dengan kul. Kita ada 4 kul. Kul ya, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ada 4 kul. 4 kul ini dia ada fadilat dia masing-masing. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Sebelum tu kita baca dulu surah Al-Kafirun. Semoga Allah memberi kefahaman kepada kita untuk beramal dengan surah Al-Kafirun insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jazakallahu khairan. Ini kopi kantang lagi Surah Al-Kafirun. Ini surah ini biasanya alang-alang imam boleh baca ni. Kalau imam yang baru-baru tu dia berpusing-pusing, tak jumpa. Kalau tak tegur, lakum dinukum waliyadin, tak jumpa cari. Dia akan jumpa wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud. Pasal dia berulang-ulang. Jadi imam yang macam murid kita ni, yang pakar ni, dia jumpa carilah. Jumpa cari lakum dinukum waliyadin. Kalau tidak, susah nak jumpa. Susah nak jumpa penamak dia tu. Dan nak hati gemuruh pula kan. Jadi surah dia punya kuliah ni, dia kembar dengan Qul Huwallah. Dia surah yang kembar dengan Qul Huwallah. Dua-duanya merupakan Al-Ikhlas. Alhamdulillah hujan lebat Surah yang sempena surah ni hujan lebat orang ni. Dengar surah yang 6 ayat saja. Jadi kuliah ni surah yang membincangkan bab memutuskan hubungan ataupun mufaraqah dengan orang-orang kafir, orang-orang kafir atas perkara-perkara agama. Maka Allah turunkan ayat ini supaya Nabi baca kepada orang-orang kafir untuk memutuskan hubungan dengan mereka bila bercanggah bab agama. Kenapa? Pasal setiap amalan yang berbeza dengan mereka. Jadi bila amalan-amalan yang berbeza atas perkara-perkara yang berkaitan agama, maka dia memerlukan amalan yang benar. Amalan yang benar, maka sekiranya bercampur dengan amalan-amalan yang tidak benar, dengan amalan-amalan yang batil, maka Allah telah perintahkan untuk memutuskan hubungan dengan golongan-golongan ini, golongan-golongan kafir.
Kenapa ya? Pasal sebenarnya dia berkaitan dengan amalan-amalan yang benar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan amalan daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah merupakan original amalan. Maka mana-mana amalan yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, dia merupakan bukan amalan yang benar. Jadi amalan yang benar ialah amalan yang ori. Orang yang beriman, orang yang kaya keimanannya akan berusaha untuk beramal dengan amalan-amalan yang benar, amalan-amalan yang ori. Mereka sanggup belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab hadis untuk beramal. Itu kaya, baru menjadi kaya iman. Begitu juga dengan keduniaan. Orang yang kaya duit, orang yang kaya kekayaan harta dunia, akan untuk memastikan penggunaan mereka untuk barang-barang original. Nak beli baju mahal, nak beli kasut mahal, nak beli makanan pun makanan yang mahal-mahal, makanan yang ori. Pasal dia kaya. Tapi kalau orang miskin dunia, miskin duit, dia apa saja, dia ala kadar saja. Barang tak ori pun dia sapu juga, barang campur pun dia sapu juga. Itu miskin. Maka kayu ukur di sini, orang yang kaya dunia akan cari barang-barang yang ori, barang-barang yang branded, barang-barang yang berjenama. Begitu juga dengan orang yang kaya iman. Orang yang kaya iman akan berusaha untuk beramal dengan amalan yang ori. Amalan yang ori daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka orang yang miskin iman, biasanya amalan-amalan mereka ini akan bercampur gaul. Rasa nak amal je, dia beramal tanpa belajar. Dia mengikut saja apa-apa yang orang bagi tahu dia tanpa merujuk kepada benda-benda yang sahih. Jadi bila kita beramal dengan benda yang tak sahih, benda yang bercampur nak atas perkara akidah, arahan Allah supaya Nabi bagi tahu kepada putus hubungan dengan golongan-golongan yang semacam ini. Kena jaga-jaga, kena jaga-jaga pasal apa? Pasal silap-silap kita terikut sama dengan mereka. Tujuannya bila kita bercampur gaul dengan mereka, beramal dengan amalan-amalan seperti mereka yang tak sahih daripada Al-Quran dan Sunnah, dikhawatiri kita termasuk golongan seperti mereka. Seperti mana? Kita termasuk golongan-golongan yang tidak beramal dengan benda yang sahih. Dalam arti kata yang lain, mereka yang selalu mensyirikkan Allah dari segi akidah, dan dari segi amalan-amalannya mereka selalu beramal dengan perkara-perkara bid'ah. Jadi bila kita bercampur gaul dengan perkara-perkara ini, dikhawatiri kita termasuk golongan ini. Dua perkara. Maka atas fardu tujuan ayat yang kita baca ni, kita pasal memisahkan diri daripada mereka. Dalam ayat Al-Quran, dalam ayat Al-Quran nanti, di hari akhirat nanti, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang yang berdosa, orang yang bercampur gaul di atas dunia ni, orang yang membuat bid'ah, orang yang membuat kesyirikan, di hari akhirat nanti Allah kata, berpisahlah kamu wahai orang-orang yang berdosa daripada orang-orang yang beriman. Itu maknanya di akhirat kita akan dipisah. Maka atas dunia pun Allah suruh kita berpisah dengan golongan-golongan yang semacam ini. Maka itu dari segi kita nak belajar ini. Dan dari segi kepentingan atau fadilat surah kuliah ini, banyak sekali, banyak hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, cerita bab kelebihan-kelebihan Nabi dalam solat-solat sunat yang ringkas, seperti solat sunat maghrib, solat sunat fajar, solat subuh, dan solat lepas tawaf di Mekah sana, baca surah. Rakaat pertama dia baca surah kuliah Al-Kafirun, baca surah yang kedua dia baca surah Qul Huwallahu Ahad. Maka mana-mana solat yang nak segera, nak cepat itu, maka disunatkan baca surah-surah. Rakaat pertama kuliah, rakaat yang kedua Qul Huwallah. Pasal cepat, masa terakhir. Contoh dalam solat fajar, solat subuh, Nabi dia berjaga malam.
dia tak tidur malam, dia berjaga malam, kepenatan. Maka masuk subuh saja, maka Nabi akan lepas azan, Nabi akan baca solat dua rakaat, solat sebelum subuh. Dibaca pendek, kuliah dengan Qul Allah. Dan Nabi berehat sekejap, Nabi berbaring sekejap. Nabi berbaring sekejap, barulah dia bangun tu, baru dia mendilik, melewatkan solat subuh. Yang pertama, dia kepenatan, dan yang kedua, dia beri ruang kepada Jumaah-Jumaah lain yang nak datang solat subuh bersama-sama. Maka dilewatkan solat sunat subuh. Maka itu di antara fadilat-fadilat kuliah, dan fadilat lain ada dalam hadis. Kita ingat hadis dia dalam antara kasarnya, sahabat, wahai Rasulullah, ajarkan aku nak baca apa supaya aku lebih jauh daripada syirik. Nabi jawab, wahai sahabat, kalau nak jauh daripada syirik, sebelum tidur malam baca dan faham surah Al-Kafirun. Maka itu di antara saudara, malam-malam kita kena baca juga surah Al-Kafirun. Di samping surah Al-Mulk, di samping 3 Qul, di samping ayat Al-Kursi, kita disunat juga baca surah Al-Kafirun sebelum kita tidur. Pasal bila kita baca, kita faham, maka menjauhi kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara fadilat dia. Dan fadilat lain dia ada juga hadis mengatakan dia menurut 1/4 daripada Quran. Kalau kita baca dan faham dia, Qul Allah 1/3, dia 1/4. Perkaitan dia dengan surah Qul Huwallah ataupun ni sama-sama surah Ikhlas. Cuma bezanya surah Al-Kafirun kita buang segala-galanya. Kita buang pergantungan kepada selain Allah. Kita buang segala pengharapan kepada selain pada Allah. Kita buang segala sesembahan selain pada Allah. Itu Al-Kafirun. Pilih satu cara saja, yakni mentauhidkan Allah, iaitu Qul Huwallahu Ahad, kepada Allah. Itu beza dia. Ma'atafaktu, bila kita baca solat Al-Kafirun dengan Qul Huwallah, lengkap tauhid kita. Satu, kita buang segala-galanya. Hanya ambil rakaat kedua, hanya Allah saja yang kita ibadahi. Pergantung kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Panjang mukadimah dia. Pasal nak cepat habis sebelum pukul 9. Bismillah. Minum air dulu. Boleh Jelas dah. Al-Kafirun, kita buang segala-galanya. Mana-mana hati kita bergantung, rasa takut dengan masyarakat, rasa terkesan dengan masyarakat, kita buang. Tak ada apa. Masyarakat tak suka kita ke, kita tak mesra dengan masyarakat kita kerana tak masuk majlis-majlis dia. Dia buat majlis-majlis yang tak sunnah. Jangan takut kita tak masuk majlis. Itulah kuliah. Tolak. Jangan pergi. Kalau kita pergi, dikhawatiri kita sebahagian daripada dia. Tolak. Yang kita nak beramal dengan sunnah. Sebagaimana hanya Allah saja kita perlu bergantung harap seperti Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, hingga akhir ayat. Itu tujuan surah kita baca. Kita walak dengan Qul huwallah, walak dengan Allah. Al-bara, menjauhi benda-benda yang jauh daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa turun surah ni? Kenapa turun surah Al-Kafirun? Dalam kitab tafsir banyak sekali sebab-sebab. Di antara sebab-sebab turunnya, jadi bila Nabi masih lagi baca ayat-ayat Allah kepada orang Arab jahiliah, orang Arab jahiliah torture Nabi. Dalam surah sebelum kita belajar surah apa ni? Surah Al-Takatsur. Surah Inna A'taina dah. Bagaimana Nabi orang hina dia. Nabi baca ayat Allah, orang hina dia dengan berbagai-bagai hina, tapi Nabi sedih. Nabi sedih dan Allah kata, aku bagi kemenangan, aku bagi kebaikan kepada kamu wahai Muhammad sebab kamu mengajar membaca ayat-ayat aku. Jadi bila jadi macam itu, maka bila bergantung pada Allah semata-mata, Allah akan bagi kemenangan. Jadi dalam surah kita nak baca malam ini, iaitu bagaimana bila kita bergantung dengan Allah, kita kena tolak kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab-sebab turun dia, bila Nabi baca tetap Nabi tak terkesan dengan masyarakat Arab,
dia tolak Nabi, dia hina Nabi berbagai-bagai, Nabi tetap meneruskan baca ayat-ayat Allah kepada mereka. Jadi bila baca macam itu, datang geng-geng gangster lah, geng-geng golongan pemuka utama Arab. Siapa dia? Seperti tafsir mengatakan Walid bin Mughirah, tokoh penjahat paling utama ni, orang yang mati wanted lah, golongan termasuk 10 penjahat utama ni. Mereka ni mati semua perang Badar, Allah matikan semua sekali. Siapa lagi? Ash bin Wa'il. Anak dia bagus-bagus ni. Walid bin Mughirah, anak dia Khalid Abdul Walid tu, tokoh sahabat Nabi. Dijamin semua ni. Begitu juga dengan Ash Al-Wa'il, anak dia Amru bin Al-Ash. Amru, sahabat Nabi. Anak Amru pula Abdullah bin Amru, sahabat Nabi juga. Golongan-golongan sahabat Nabi ini, anak dia percaya, tapi bapa dia ini pemuka-pemuka Arab yang Allah telah hancurkan mereka semua dalam perang Badar. Dia datang jumpa Nabi. Wahai Muhammad, dia kata, kamu stoplah menghina agama kami, menghina Tuhan-Tuhan kami. Apa yang kamu nak? Kalau kamu nak harta, kami tanpa ragu lagi kami akan bagi semua kepada kamu semua harta-harta yang melimpah ruah. Kamu akan jadi orang yang paling kaya sekali, wahai Muhammad. Syarat, stop baca ayat-ayat Allah. Itu je suruhan dia. Bila baca ayat-ayat Allah, Allah melarang menyembah berhala-berhala mereka, menyembah sesembah-sembah mereka. Stop baca Al-Quran. Cukuplah. Itu yang dia nak. Yang kedua, kalau kamu nak isteri, kami akan cari isteri orang yang paling cantik. Kamu boleh memperistrikan dia. Maka dua perkara ini, tahta dan wanita, di-offer kepada Nabi supaya stop daripada membaca ayat-ayat Al-Quran. Stop menghina agama-agama mereka. Apa Nabi jawab? Nabi kata, apa lagi? Dia kata lagi, pasal kalau kamu masih lagi nak mengajar juga, wahai Muhammad, kita kompromi lah. Macam mana kompromi dia? Tahun ini kamu ikut kami, tahun depan kami ikut kamu. Dia buat tolak ansur. Macam kita lah, kawan-kawan kita ni datang pada kita, apa salahnya buat majlis macam ini untuk menyatu padukan masyarakat? Apa salahnya? Ikut kami jarang-jarang sekali ke majlis-majlis kami. Kami juga ikut majlis-majlis sunnah kamu. Dia ajak macam tu. Maka orang yang terkesan dengan masyarakat, orang yang takut nama dia dilabelkan dengan berbagai-bagai fahaman, akan takut. Apa salahnya kita buat baik dengan dia, jadi masyarakat syukur dengan kita. Kalau kita terima, kita sama dengan orang yang offer kepada Nabi dengan berbagai bentuk. Jadi Nabi kata, itu saja maknanya berkompromi, maknanya demi untuk menyatu padukan masyarakat, demi untuk supaya masyarakat tak membusukkan nama kita, supaya nama kita popular di kalangan masyarakat, orang tak memusuhi kita lagi. Maka wahai Muhammad, tahun ini kamu ikut aku, tahun depan aku akan ikut kamu. Mana tahu agama kami pun ada kebaikan, jadi kamu beramal dengan kebaikan kami. Barangkali agama kamu pun ada juga kebaikan, kami boleh mengambil kebaikan daripada agama kamu. Nampak tak? Dia nampak kebaikan, dia nampak dia pun ada kebaikan, dia nampak agama betul pun ada kebaikan. Apa salahnya mengambil kebaikan daripada kedua-dua fahaman ini? Sama dengan kita sekarang ni. Apa salahnya buat itu benda baik, kita pun buat. Nampak kan? Benda konsep sama. Sama daripada zaman Zahiliyah lagu. Benda sama berlaku dalam Al-Quran nak ceritakan. Jadi, kalau dia rasa benda yang dibuat itu ada kebaikan, dia ajak kita, apa salahnya benda baik? Kalau kita ikut, kita sama dengan golongan-golongan Jahiliyah ini. Jadi Nabi kata, maka Allah kata, tunggulah, aku tunggu firman daripada aku tunggu wahyu daripada Tuhanku dahulu. Maka Allah pun turunkan surah Al-Kafirun. Itu dia punya di antara sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun. Jadi kita pun kena bacalah apa sebenarnya dalam surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang Nabi bagi tahu orang Arab tadi, pemuka-pemuka Arab, Ash bin Wa'il ataupun apa tadi nama tadi? Allahu Akbar.
Walid bin Mughirah dan gerombolan Abu Jahal, Abu Lahab semua ada geng dia lah, pemuka-pemuka dia ni. Maka dia akan tunggu firman daripada Allah wahyu, maka Allah pun wahyulah daripada surah Al-Kafirun. Kul, katakan wahai Muhammad, bagi tahu Al-Walid Mughirah, bagi tahu Ash bin Wa'il, bagi tahu semua orang-orang Arab, orang-orang Arab yang ajak kamu supaya kompromi dengan mereka dalam beragama, bagi tahu apa dia? Bagi tahu siapa? Kul, katakan, ya ayyuhal kafirun, ya wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Maknanya apa dia kafir ni? Ya, wahai lembut, kan gaya lembut ni. Wahai orang-orang kafir. Siapa dia orang kafir ni? Nah, kita sebut kafir kufur. Sering kita sebut. Tapi kita tak faham apa dia kafir. Kafir ini kufur. Dah. Kafir ialah dari segi bahasanya tutup. Tersembunyi. Kafir ni tersembunyi daripada yang sebenar. Kafir-kafir ini tersembunyi ataupun tertutup daripada sebenar. Kita mengaji tajwid apa tu? Ikhfa, tersembunyi. Ikhfa, benda yang tersembunyi. Ataupun kufrun, satrun, benda yang tak nampak. Maknanya kita tak nampak. Pasal apa? Tak belajar Al-Quran. Tak nampak. Allah tutup. Khatamallahu ala qulubihim. Allah khatam hati kita. Lepas tu kita tak nampak kebenaran. Jadi definisi kafir ini ialah satarul haqqa inada. Tertutup dengan kebenaran disebabkan oleh dua perkara. Orang kafir ni dua perkara yang punca dia jadi kafir. Orang yang engkar. Siapa dia? Jahil dan degil. Dua perkara ni ya. Dia jahil. Kenapa jahil? Jahil tak belajar. Tak nak belajar tadabbur, tak nak belajar Al-Quran, tak nak belajar hadis. Maka dia beramal dengan benda-benda yang tak sahih. Daripada sumber mana pun tak tahu dia belajar. Dia hanya ikut-ikut. Maka dia pun, Allah tutup hati dia. Maka dia pun termasuk golongan kafir. Pasal dia beramal, akidah pun tak jelas, amalan pun tak jelas. Akidah yang syirik, amalan yang bid'ah. Maka dia termasuk golongan kufur tadi. Pertama. Yang kedua, makin lebat hujan lah. Jahil. Dengar tak? Dengar? Yang kedua jahil. Jahil ini ialah jahil, sombong. Yang kedua sombong. Sombong ialah dia rasa dia pandai. Sebab tu dia tak nak belajar. Kita buka kitab Al-Quran, dia rasa dia dah pandai. Oi, ustaz ni cerita benda yang sama saja. Pasal apa? Pasal dia rasa dia tahu lebih jauh daripada apa yang baca ayat-ayat Allah. Berhubung dengan ayat Al-Quran, kita dah tahu ke? Kita belum tahu ke? Bila kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita kena, orang lain kena mendengar. Pasal ini ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tak dengar tadi, kita rasa kita dah tahu tadi, kita termasuk kategori sombong tadi. Maka orang yang jahil, orang yang sombong tadi, maka dia termasuk dua golongan yang menyebabkan dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal akidah dia jauh daripada Al-Quran dan Al-Quran, dan amalan-amalan dia jauh daripada amalan-amalan Nabi dan sahabat tadi. Atas itulah kita baca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wahai Allah, jauhi daripada dua golongan yang sesat dan golongan yang Allah murka, iaitu dua golongan yang jahil dan golongan yang sombong tadi. Kita pecah, kita sedia belajar. Golongan jahil ialah golongan munafik dan golongan yang Nasara, golongan degil, golongan musyrikin, dengan golongan Yahudi. Empat golongan tersebut itu yang kita minta semua sekali. Ini golongan kafir. Jelas Kafir ini ialah orang yang tolak kebenaran. Dia tolak kebenaran pasal tak nampak kebenaran. Dia masih nak beramal lagi dengan benda-benda yang tak sahih. Benda yang Nabi tak buat, sahabat tak buat, tapi dia masih nak beramal juga. Pasal dia tak nampak. Dia tak nampak, oh ini amalan Nabi. Oh, apa salah buat benda lainnya? Dia tak nampak itu. Dia tenggelam. Dia tersembunyi kebenaran. Itulah golongan kufur kafir ini. Walau bagaimanapun, kafir ini ada dua jenis kafir. Kena ingat
Satu kafir besar, kafir akbar. Kafir yang menyebabkan hilang agama kita. Kita terkeluar daripada agama. Semoga Allah jauhi kita dari kafir yang akbar ini. Kafir yang bila kita buat dia, kita tenggelam, terputus agama. Bila terputus agama, segala amalan-amalan kita Allah tak terima. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, bila Allah matikan kita, kita pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba Allah kata segala amalan-amalan kamu ini tertolak pasal kamu telah kufur kepada aku masa atas dunia dahulu. Itu khawatir. Yang pertama, takut akhbar. Kafir yang akhbar. Kenapa punca kafir akhbar ini? Punca ditutup kebenaran dengan benda yang kebenaran yang menyebabkan kita terkeluar daripada agama. Asas utama dia ialah tadilah sombong dan jahil tadi. Sombong. Yang pertama, sombong. Orang Yahudi, orang musyrik, pasal dia rasa dia hebat, dia rasa dia kuat, dia rasa dia pandai, maka dia tak nak mengikuti ayat-ayat Allah. Dia tak nak mengikuti ajaran-ajaran yang Nabi buat. Nabi suruh buat amalan-amalan sekian, dia buat ajaran-ajaran lain, kononnya ajaran lain itu lebih power, lebih hebat. Jadi dia sombong. Bila dia sombong, maka dia pun engkar arahan Allah. Itu puncak asal. Sombong, syirik, mendustakan Allah, munafik. Ini semua kategori-kategori kufur yang terkeluar daripada agama. Sombong, apa lagi? Mendustakan ayat Allah, munafik, apa lagi? Kazab, mendustakan ayat Allah. Tengok 4 perkara. Sombong, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kufur ini kufur akhbar, kufur yang menyebabkan segala amalan-amalan kita tak terima. Jadi Allah tegur, ya ayyuhal kafirun, wahai golongan kafir ini. Dalil dia, bukti dia dalam surah yang Tuan Mudi selalu baca, ada surah tu. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa iz qulna lil malaikati, wahai iblis, bila Allah suruh apa? Sujud kepada Adam, tapi semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara, pasal dia telah sombong. Bila sombong, dia termasuk golongan kafir tadi. Maka kita pun tuan-tuan puan-puan yang muliakan Allah, bila kita sombong dengan Allah, dikhawatiri kita masih lagi membuat perkara-perkara yang bercanggah dengan akidah, maka dikhawatiri kita sombong, tak belajar benda-benda macam ni, kita terkeluar dari Islam. Kita tak tahu akidah ni, orang tak tahu apa dia fahaman-fahaman kita. Apa dia dengan Allah pun kita minta, kita sembah perkara-perkara yang khurafat pun kita masih lagi minta pertolongan. Bomoh-bomoh. Nak ni kubur-kubur. Sama ulangan benda sama. Maka golongan ini dikhawati kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong. Itu yang menyebabkan Islam terkeluar Islam. Ini dosa yang paling besar. Dosa syirik, dosa sombong ni. Dan yang kedua, kufur apa? Kufur dipanggil kufur kecil, kufur asghar. Kufur ini kufur kita rasa besar. Bunuh orang, berzina, mengumpat, apa lagi? Dosa-dosa lain lagi. Kufur ni kufur asghar. Bukannya kufur menyebabkan kita terkeluar Islam, tapi kita takut yang ni. Kita tak takut yang tadi. Kita tak takut kufur akhbar. Pasal apa? Kita jahil. Kita tak belajar. Kufur bunuh orang, kufur berzina, walaupun kita berzina apa, walaupun kita secara istiqamah mengumpatlah 50 tahun hidup, hari-hari kita mengumpat, tapi masih Islam. Apa dah? Masih Islam. Tapi jangan buatlah. Nak ceritanya, dia masih lagi asghar. Begitu juga dengan bunuh orang. Satu hadis dah, dia bunuh dah sampai ke 99 orang, bunuh orang dah. Tapi masih lagi Allah masuk syurga dengan dia. Allah ampun dosa dia. Pasal dia tahu kesalahan-kesalahan dia, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat. Orang tinggal solat, masuk kategori mana? Adakah akhbar
ataupun asghar. Orang tinggal solat. Orang tinggal solat asar ke, kira lah, satu waktu ke, dua waktu ke, apa hukum dia? Ulama khilaf. Kalau ikut Hambali, dia kata kufur, kafir, keluar daripada Islam. Hambali. Mazhab lain mengatakan kafir dia tadi tak keluar pada Islam. Kena hati-hati tu. Kalau ikut kata Hambali, kita terkeluar daripada Islam kalau kita tinggal solat. Bahaya tu. Kalau mazhab Syafi'i dia kata pasal dia tafsirkan kafara tadi, orang yang tinggal solat ini dia kata walaupun kafara, tapi kafara dia lah dia bentuk dipanggil apa? Bentuk dosa kecil, dosa berdosa saja. Dipanggil fasik, dipanggil dosa fasik. Dosa fasik itu merupakan dosa. Itu Syafi'i tafsir macam itu. Walau bagaimanapun, jalan paling selamat pasal dia khilaf, jangan tinggal solat. Pasal dikhawatiri kita termasuk golongan orang yang terkeluar daripada Islam tadi. Banyak dalam ayat Al-Quran, bila kita bertaubat, mendirikan solat, surah At-Taubah bahasa tempat ni, surah At-Taubah contohnya, bila kita berdosa, bertaubat dengan Allah, dirikan solat, taubat dengan dia, insya-Allah kita dah masuk Islam balik. Kita terima Islam balik. Itu bab kafir. Maka dua golongan ini Nabi kata ya ayyuhal, wahai orang-orang kafir tadi, sama ada kafir akhbar ataupun kafir asghar ke, semua sekali Allah nak bercakap dengan dia ni supaya Nabi bagi tahu dia. Apa dia? La a'budu, tidak aku akan menyembah. Pasal Al-Walid Mughirah, geng-geng Al-Wa'il tadi pergi jumpa dengan dia, minta tahun ni kamu ikut cara kami, kamu beribadat sebagaimana kami sembah sebenarnya kami sembah. Tahun depan aku ikut kamu pula. Wahai Muhammad, bagi tahu golongan kafir ni, bagi tahu, macam orang ajak kita, orang bagi jumpa kita, ajak buat perkara-perkara bid'ah. Cakapnya itulah. La a'budu, kami tak buat ibadat macam tu. Kami tak buat perkara-perkara yang tak sahih. Wahai sahabat, jelas mana dia? Pasal Allah perintahkan mufarakah. Jangan ikut amalan-amalan yang tak sahih. Jangan mengikut amalan-amalan yang tak benar, yang Nabi tak buat, sahabat tak buat, jangan ikut. Maka la a'budu, aku tak akan beribadat sebagaimana kamu amal macam ini. Aku tak akan buat amalan-amalan yang tak sahih. Wahai kawan, dia cakap pasal apa? Allah suruh Nabi cakap pada orang yang kafir tadi. Dia khawatir, takut kafir asghar ni, kafir kecil ni. Orang ajak kita, jangan ikut. La a'budu, aku tak nak beribadat. Ma ta'budu, seperti mana kamu beribadat. Aku tak nak sembah seperti mana kamu sembah. Aku tak nak beramal dengan cara yang kamu beramal. Aku tak nak berzikir seperti mana kamu berzikir. Aku tak nak berdoa sebagaimana kamu berdoa. Itu cara dia, maknanya ibadat. Apa dia ibadat ni? Kita dengar ibadat, ibadat. Kita dengar orang sebut ibadat, kita sebut ibadat. Apa dia ibadat? Tentang ibadat. Ibadat ini ialah setiap sesuatu amalan, ni ibadat ni, setiap sesuatu amalan yang Allah suka, itu ibadat. Setiap sesuatu amalan yang Allah suka dan Allah redha, sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan, sama ada zahir ataupun tersembunyi. Itu definisi dia. Kata-kata ni kalam ulama lah. Ulama mendefinisikan ibadat, yang dikatakan ibadat ialah setiap sesuatu, setiap perkara yang Allah suka dan Allah redha, sama ada tersembunyi, sama ada perkataan ataupun perbuatan, sama ada zahir ataupun tersembunyi. Ataupun dia punya tu ya, kullu ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wa af'al wa zahirah wal batinah. Semua sekalian, setiap perkara. Atas perkara ini, sebab tu kadang-kadang kawan-kawan kita zikir tertentu, selawat tertentu, dia yakin Allah suka. Tapi benda yang tak ada dalil bukti,
maka bukan ibadat. Tokca. Tokca ataupun padri ataupun agama-agama lain. Dia beramal, dia berzikir, dia beramal sama ada perkataan dia, pakaian dia, perbuatan dia. Pasal apa? Dia rasa dia betul. Dia rasa dia mengabdikan kepada Allah. Tetapi Allah tak terima. Pasal Allah tak suka. Kenapa Allah tak suka? Kerana Allah tak pernah suruh Nabi dia beramal semacam itu. Allah tak suruh Nabi dia zikir macam tu. Allah tak suruh siapa-siapa saja beramal dengan benda-benda yang tak ada dalil. Tiba-tiba kita pergi beramal. Maka, wahai Muhammad, bagi tahu orang yang berzikir dengan tak ada dalil, orang yang beramal dengan yang tak ada dalil, orang yang berpegang dengan akidah yang tak ada dalil, kamu bagi tahu dia, aku tak akan beramal seperti mana amalan-amalan kamu. Kalau kita beramal juga, kalau kita buat juga, kita langgar perintah Allah. Sedang kita kena beramal, la a'budu ma ta'budu. Putus hubungan dengan dia. Bagi tahu dia, aku tak nak. Tiba-tiba kita segan, kita terkesan dengan masyarakat. Dia panggil majlis-majlis yang tak ada dalil, duduk dalam majlis kita. Jadi, mana nak beramal dengan ayat ini? Mana nak beramal dengan aku tak beramal dengan yang kamu tidak beramal menyembah apa yang kamu sembah? Tak. Kata-kata perbuatan tadi. Maka kita sama-sama 2 kali 5 saja dengan orang golongan-golongan kawan-kawan kita. Lepas tu tak menepati ciri-ciri mufarraqah dalam ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Kita buang semua sekali setiap amalan, setiap kata-kata, setiap tutur cara, bahkan pakaian sekalipun. Kita kena buang golongan-golongan agama-agama macam lain. Ini yang Allah nak. Tapi kita apa salahnya? Kita buat reka berbagai-bagai bahasa nak tolak benda. Pasal apa? Nak menyenangkan masyarakat, nak menyenangkan nafsu kita. Kita tergoda dengan perkara-perkara ini. Pertama, yang kedua, wala antum, dan tidak kamu, wahai orang-orang kafir. Tak kira lah kafir besar ke, kafir kecil ke, tak kira lah orang akidah tak betul ke, tak kira lah orang yang buat perkara-perkara bid'ah ni ke. Asal dia tak buat perkara-perkara akidah dan amalan tak sama dengan yang kehendak Allah, yang Allah tak suka, yang Allah tak redha, sama ada perkataan, sama ada perbuatan, sama ada zahir atau sama ada tersembunyi, tak kira. Buat saja, tak boleh. Allah tak suka. Buat saja Allah tak terima. Allah suruh mufarraqah, putus hubungan dengan dia atas perkara-perkara tadi lah. Wala antum, dan tidak. Wala antum, dan tidak kamu semua. Wahai golongan-golongan kafir tadi, golongan-golongan yang buat perkara-perkara ini tadi. Abiduna, orang yang menyembah, beramal seperti kami beramal, ma'abud seperti mana yang kami beramal, atau sebagaimana kami menyembah, ataupun sebagaimana cara kami buat amalan. Kenapa tak? Kamu pun wahai orang kafir, tak boleh juga beramal dengan kami sebenarnya kami buat. Kamu wahai orang kafir, tak boleh berzikir juga sebenarnya kami berzikir. Tak boleh kami menyembah seperti mana kami menyembah. Itu maksud seru kami, apa yang kami seru. Kenapa? Kenapa kita tak bagi orang kafir sembah Tuhan kita? Kenapa di sini? Timbul persoalan. Adakah salah kita? Kenapa kita halang orang kafir supaya jangan kamu semua menyembah seperti mana kami menyembah? Kenapa? Nah, di sini adakah salah? Maksud dia bukan macam tu. Lepas tu dia bertadabur ini bukan maksud pada ayat ini. Maksud dia daripada sebuah tafsir, ahli-ahli tafsir muktabar ialah yang dia tak baginya bercampur. Dengan Allah pun kita minta solat, hajat, berzikir. Dalam masa yang sama, dia pergi buat juga perkara-perkara khurafat tadi. Orang Arab zaman dahulu pergi menyeru Uzza, pergi alat, pergi buat juga perkara-perkara syirik ini. Selagi dia buat perkara syirik, selagi dengan Allah pun dia buat, dengan syirik pun dia buat, maka tak boleh dia tak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak terima segala amalan-amalan dia. Bila mati saja, segala amalan-amalan dia tertolak. Pasal apa? Pasal
keikhlasan dia tak ada untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang solat pun nak tunjuk ke orang. Dia puasa pun nak tunjuk ke orang. Dia buat segala sesuatu bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat ada tujuan lain. Ada tujuan lain yang tersembunyi dia buat, bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk ini kena mufarakah pada perkara tu. Hanya qul huwallahu. Ikhlas yang kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, hingga akhir ayat, barulah berjaya, barulah ikhlas. Sebab tu kuliah dengan qul huwallahu ini ayat ikhlas. Itu tolak semua sekali, terima satu saja. Zikir pagi hanya yang Nabi buat. Jangan dia buat zikir Isnin, zikir Selasa, zikir Khamis, zikir Sabtu. Kita tak ada. Duk cari zikir-zikir pelik-pelik tu. Begitu dengan selawat. Cari selawat At-Tijari, cari selawat berbagai-bagai selawat. Tapi yang selawat Allah ajar, yang selawat Nabi buat, yang selawat Nabi sahabat buat, tak nak. Ini masalah. Masalah akidah. Kenapa? Allah tutup. Itulah kafir tadi. Satarul haqqa inada. Allah tutup kita ni. Cerdik. Telinga dengar. Mata nampak. Tapi nampak perkara-perkara yang tak betul. Nampak perkara-perkara dunia saja. Perkara-perkara akhirat kita tak nampak. Tertutup. Tak? Tertutup. Sebagaimana kal an'am. Mereka seperti binatang ternakan. Balhum atau bakal lebih teruk daripada binatang. Allah kata kita ini, kalau tak guna kita untuk Al-Quran, tak guna untuk fikir Al-Quran ni, tak buat perkara-perkara yang tak bercanggah dengan Allah ini, kita lebih hina daripada binatang. Kita rasa, tapi kita rasa kita Allah buat manusia ni sempurna, manusia paling baik. Orang yang guna akal dia untuk Al-Quran. Kalau orang tak guna akal untuk Al-Quran, dia lebih hina daripada binatang ternakan. Itu dahsyatnya. Semoga Allah jauhi kita. Ini ayat Al-Quran. Maka nak cerita di sininya, wala antum abiduna ma a'bud, dan tidak kamu menyembah apa yang kami sembah. Wahai orang kafir, kamu tak boleh sembah kami selagi kamu tak ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah mula semayang, mula berzikir, tak payahlah pergi jumpa bomoh-bomoh ataupun perkara-perkara lain, nak minta perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah buat perkara-perkara syirik, tak payah buat perkara-perkara khurafat. Ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tiap-tiap hari kita kena baca qul huwallah. Nak tidur baca qul huwallah. Sudah solat kita baca qul huwallah. Zikir pagi baca qul huwallah. Zikir petang baca qul huwallah. Untuk ikhlas. Tapi kita baca sebagaimana baca burung tiup, baca tak faham. Jadi bila kita baca tak faham, mana mungkin kita nak beramal? Bila masa Allah nak bagi hidayah kalau kita baca macam itu? Baca dengan memahami apa arahan Allah dan mengambil keberkatan, barulah Allah akan buka hati. Allah tak tutup. Tak ada khatamallahu ala qulubihim. Allahumma. Yang kedua, yang ketiga, wala ana abidum ma abatun, dan tidak aku menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ini seolah-olah dia mengulangi ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun, tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Di sini wala ana, dan tidak aku abidu menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Adakah ulang? Ayat, kena ingat ayat Al-Quran Allah tidak akan ulang-ulang. Kalau Allah ulang, ada maksud lain yang tersembunyi. Itulah Al-Quran. Itulah mujizat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini ada tafsir mengatakan, la a'budu ma ta'budu pertama ini, iaitu tidak aku menyembah apa yang kamu sembah ini, ialah dia kata untuk penegasan betapa pentingnya supaya jangan main-main dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya setiap amalan kita, setiap kita untuk khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jangan tiru-tiru orang untuk beramal dengan perkara-perkara yang tak ada dalil bukti ataupun tidak sahih ni. Jangan kita tiru dia, jangan kita beramal dengan dia. Bukan perkara main-main, pasal Allah ulang dua kali, wala ana abidum ma abatun, dan tidak kami menjadi penyembah seperti mana kamu sembah. Tidak kami berzikir seperti mana kamu berzikir. Tidak kami berdoa seperti mana kamu berdoa.
Itu maksudnya, itu maksud ibadat. Ibadat setiap Allah yang kita baca definisi ibadat tadi, maka ini penegasan yang kedua. Pertama, tafsir yang kedua, la a'budu ma ta'budu. Pertama ayat kedua ini ialah sekarang ini. Sekarang ini aku tak akan tiru kamu wahai orang kafir. Aku tak akan tiru kamu wahai pembuat-pembuat pelaku-pelaku syirik dan bid'ah. Aku tak akan tiru dengan kamu masa ini. Yang kedua, wala ana a'budu ma ta'budu, dan selama-lamanya aku tak akan tiru kamu. Nak cerita di sini ya, dulu, kini dan selamanya kita tetap la a'budu ma ta'budu. Kena jelas ke? Mana kita tak akan tiru orang-orang yang beramal dengan benda-benda bukan soal ini. Kini, dulu, kini dan selamanya kita akan tiru mereka. Kena mufarakah dengan mereka bab-bab amalan, bab-bab perkara ibadat. Kita kena memutuskan hubungan dengan mereka. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Maknanya jangan tiru, jangan buat amalan-amalan seperti mana yang mereka buat. Ayat yang berikutnya, nak cepat sikit dalam Isyak ni. Tadi ingat lambat. Wala antum abiduna ma a'bud, dan tidak kamu orang-orang menyembah apa yang aku sembah. Ini pun sama dengan ayat yang ketiga tadi. Maknanya teguran Allah supaya selagi tidak ikhlas pada Allah, selagi tidak mengkhusus pada Allah Subhanahu wa taala, selagi tidak beramal dengan perkara-perkara sunnah, selagi tidak beramal dengan akidah-akidah yang tauhid, maka segala dia tak boleh nak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasal Allah tak akan terima. Nak bertaubat, nak kembali pada Allah, kena pastikan akidah kita jelas, amalan kita jelas, barulah boleh mengikut Islam sebenarnya. Mukmin tulen. Kita Islam, semua kata Islam, tapi Islam ini walaupun satu kita tolak Al-Quran, satu akidah dia salah, tak terima, tak jelas, tak terima, bukan Islam. Bukan Islam 100%. Islam ialah 100% baru Islam. Kena terima semua ayat-ayat Allah, kena terima semua sekali amalan-amalan Nabi dalam hati kita, barulah kita Islam. Jadi bila 0.001 kita tolak Al-Quran, segala amalan kita tertolak semua sekali. Semua tak pasal apa? Pasal kita telah tak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita ragu. Tak, kita jadi apa dia? Kufur akhbar tadi, ragu. Mendustakan ayat Allah, ragu dengan ayat Allah, sombong dengan ayat Allah. Atas perkara ini kita ragu, maka golongan ini Allah tak terima. Kita kufur akhbar. Nak mengucap balik, bertaubat balik, barulah menjadi kawan kita, baru menjadi orang yang beriman balik. Jelas tak? Ini ayat mufarakah. Maka barulah kita pergi ke akhirat nanti, tak termasuk ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisah mereka golongan yang buat dosa. Tengok, kita kawan-kawan kita majlis, tiba-tiba malaikat arah, berpisah wahai orang-orang yang membuat dosa. Allah arahkan malaikat supaya halau golongan-golongan yang tak satu kepala kita, tak beramal dengan sunnah, tak berakidah jelas. Dia halau ketika di akhirat nanti, di padang mahsyar Allah akan halau. Nak masuk jumpa Nabi pun Nabi, mereka akan halau. Nak minum seteguk air di telaga Kautsar, mereka akan halau. Nabi kata umati, wahai mereka, kenapa kamu halau dia umat aku, dia umat aku. Wahai Muhammad, kamu selepas kamu mati, kamu tak tahu mereka telah beramal dengan perkara-perkara yang kamu tidak beramal, wahai Muhammad. Tengok tuan-tuan puan-puan, Allah akan halau daripada mahsyar. Mereka akan halau di telaga Kautsar. Mana kita nak pergi? Sana baru kita tahu betapa Al-Quran adalah mujizat, betapa hadis adalah amalan-amalan Nabi. Kenapa kita tak nak beramal dengan dia? Bila kita pergi menemui Allah, menangis kita, wahai Allah, kembali aku ke dunia sekejap saja, wahai Allah, sesaat, wahai Allah, minta kembali. Nak memperbetulkan amalan kita, nak bersedekah, nak mengamalkan sunnah, nak mengaji Al-Quran, nak kembali walau sesaat minta dengan Allah. Tak ada dah habis dah. Sekarang ni baru bermula kehidupan. Di sana baru bermula kehidupan. Jadi atas dunia ini tuan-tuan puan-puan, berikhtiarlah seperti mana kita ikhtiar sekarang ni untuk menepati Al-Quran dan sunnah. Barulah betul-betul kita menyambut seruan Allah
dengan dia. Last sekali lakum di bagi kamu agama kamu wahai orang kafir. Kamu zikir kamu solat kamu ibadat kamu cara-cara amalan kamu, tapi kami tetap beramal dengan, kami tak buat apa-apa yang Nabi ajar kepada kami. Kami tak buat apa-apa yang sahabat ajar kepada kami. Kami tak melaksanakan ulama-ulama muktabar amal ajar kepada kami. Tak beramal dengan perkara-perkara ini. Kamu waliyadi, dan bagiku agamaku. Kamu tapi kami walidi ni waliyadi walidi untuk kami agama kami. Kami tetap kami beramal dengan Al-Quran kami bertadabbur, kami faham, kami beramal. Nabi kami suruh baca zikir pagi, kami baca zikir pagi. Nabi kami suruh baca zikir petang, kami baca zikir petang. Nabi suruh kami bertadabbur, kami bertadabbur. Nabi malam-malam Nabi suruh baca 3 qul, kami baca 3 qul. Pasal kami yang kami punya, kami ikut kamulah. Pasal ini dipanggil ayat lakum dinukum waliyadi. Kamu dengan agama kamu dengan cara kamu, kami dengan cara kami. Ke sana barulah penentu dia. Kamu ke mana, kami ke mana. Hanya Allah yang boleh membuat keputusan. Pasal Allah Maha berkuasa. Semoga Allah pilih kita termasuk golongan-golongan yang boleh beramal dengan akidah sebagaimana akidah tauhid, beramal dengan sebagaimana amalan-amalan sunnah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah.